Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah yang berusaha ustaz-ustazah GPI Guru Pendidikan Islam SMK Pancu Perdana yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian yang diraikan semua anak-anak kata 5 calon SPM 2021 yang kita jangka kita dah dapat bersemuka pada minggu ini. Cuma takdir Allah paling cepat katanya pada awal September. Jadi tak apalah, kita manfaatkan ruang yang ada. Ustaz tak boleh nak tangguhkan dah. Diskusi format kertas pendidikan Islam ini. Memandangkan sekolah-sekolah lain telah pun memulakan sesi pembugaran format kertas pendidikan Islam kita ni. Memandangkan dia sesuatu yang baru sebenarnya, bukan kepada calon SPM sahaja, kepada kami-kami juga, guru-guru pendidikan Islam. Jadi memang suatu yang baru yang kita perlu pendedahan demi pendedahan, dan juga kita perlu maknanya sesuaikan diri. Untuk keseluruhannya, kalau anak nak tanya mana mudah Ustaz, yang dulu ke yang sekarang, Ustaz boleh kata masing-masing ada kelebihannya tersendiri. Tapi Ustaz rasa KSSM punya penilaian lebih holistik, mana lebih menyeluruh, dan sebenarnya lebih mudah untuk anak-anak. Malam ni insya-Allah kita tidak akan pergi belajar satu topik secara detail. Cuma Ustaz berikan gambaran format kertas SPM Pendidikan Islam ni secara menyeluruh. Kita bersama malam ni. Ustaz sebenarnya telah dijemput oleh beberapa buah sekolah lah untuk menyampaikan pembugaran format pendidikan Islam ni. Cuma Ustaz masih lagi belum sanggup, memandangkan Ustaz belum menyampaikan secara keseluruhan kepada pelajar-pelajar Pancu Perdana. Jadi rasa bersalah kalau Ustaz ke sekolah lain, sama ada melalui mic ke dan sebagainya, memberi penerangan, tapi untuk Pancu Perdana kita belum mulakan lagi. Jadi insya-Allah malam ni malamnya. Kemudian Ustaz bercakap di sini atas kapasiti guru di sekolah kita, dan juga merangkap sebagai jurulatih utama dipanggil JU Pendidikan Islam peringkat PPD, dan juga peringkat negeri Kelantan KSSM. Seterusnya, sebelum kita pergi jauh, supaya awak lebih faham, kita punya perbincangan ni walaupun menjurus ke arah peperiksaan apa semua, tapi itu sebenarnya satu juzuk ataupun sebahagian kecil sahaja. Yang kita nak bukan semata-mata peperiksaan. Peperiksaan tu sekadar kita kata penilaian kefahaman kita dari semasa ke semasa. Tapi matlamat pendidikan Islam ini, sama ada pembelajarannya ke, aktiviti kita ke, ataupun peperiksaan yang kita lalui, adalah berdasarkan matlamat kurikulum pendidikan Islam, iaitu untuk membina dan membentuk hamba. Hamba ni seorang manusia yang ada ikatan dengan Tuhannya, dan juga khalifah Allah. Makna khalifah Allah ni wakil Allah SWT, membina ikatan sesama manusia, yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta mampu menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa. Sebagaimana kita belajar dalam sirah buat semua, tamadun yang hebat. Kita orang yang insya-Allah yang boleh membawa kembali obat kecemerlangan Islam, serta kesejahteraan alam
demi mencapai kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Okey, kalau kita faham yang ni, insya-Allah periksa kita tak rasa pun tekanan. Kan? Kita belajar agama, kita simpan di sini. Kan? Kita simpan di dada, kita semat di hati, ingat di fikiran, di minda kita ni sepanjang masa dengan agama sebenarnya kan. Okey, baru ni raya kurban. Tengok orang sembelih ke? Okey. Ataupun terlibat bergotong royong ke di pusat-pusat penyembelihan yang dibenarkan, pembahagian daging dan sebagainya, semua yang ada dalam buku teks kita yang kita belajar. Okey, jadi diaplikasikan sepanjang masa dalam hidup kita. Okey, untuk pentaksiran. Okey, bila kita belajar adalah ujian, peperiksaan. Jadi tak bolehlah kata saya belajar ni ustaz untuk ilmu saja. Okey, periksa ikut dia lah, tak boleh. Okey, kita umat Islam mesti cemerlang semua sudut dan aspek mudah-mudahan. Okey, kita akan suluh malam ni secara menyeluruh kertas 1 bagaimana rupa dia. Okey, dan juga kertas 2. Okey. Ada 2 kertas ke ustaz? Kata 1 kertas aja. Dia 2 kertas tapi macam satu. Sebab 1 kertas bertulis. SPM tahun-tahun dulu 2 kertas bertulis. Kalau kira soalan memang awak untung banyak, soalannya hanya tinggal 5 soalan besar, okey, yang perlu dijawab dengan beberapa pecahan-pecahan dia. Okey, dalam masa 2 jam 30 minit. Selesai. Sekali turun. Dan kertas 2 itu hanyalah peperiksaan berbentuk ujian lisan. Nanti kita akan pergi perhalusi. Okey, untuk kertas 1 anak-anak, dia adalah ujian bertulis keseluruhannya. Okey. Okey, masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit. Ni gambaran keseluruhan. Okey, untuk kertas 1, okey, dan juga kertas 2. Okey, untuk kertas 1, okey, yang kita katakan bertulis ini. Okey, dia ada beberapa jenis item lah. Ni yang disebut subjektif respons terhad. Kemudian subjektif respon terbuka dan subjektif berstruktur. Mana soalan objektif tak? Tak ada. Mana soalan isi tempat kosong? Tak ada. Mana soalan padankan? Tak ada juga. Semuanya soalan subjektif. Jadi tak apa, mudah je insya-Allah. Okey, perincian seterusnya kita pergi pada paparan berikut. Okey, jenis item. Okey, kita kata 3 tadi, ada respon terhad, ada respon terbuka dan ada subjektif berstruktur. Kita pergi satu persatu. Okey, bagi yang baru join, kalau rasa paparan masing-masing tu agak blur, awak pergi ke bahagian setting. Ada, kalau komputer dia ada logo gear tu, dia boleh setting 720 ke. Ustaz dah set untuk kita punya live ni HD sebenarnya. Ada paparan HD 1080, boleh pilih juga yang tu. Okey, kalau blur, kalau dah nampak okey lah, tak ada masalah. Okey, ni soalan subjektif respons terhad. Kejap lagi awak akan Ustaz paparkan satu soalan set penuh. Okey, daripada soalan 1 sampai soalan 5. Macam mana susunan dia apa semua, sebagaimana kertas peperiksaan yang lengkap lah. Okey, Ustaz tak suruh jawab pun lah. Semasa kita tengok saja, nak suruh faham gapo dia soalan subjektif respon terhad ni. Dia respon terhad maknanya jawapan yang anak-anak berikan dia mesti tepat sebagaimana yang terdapat dalam buku teks. Dia dah jelas, tak boleh direka-reka. Bukan jenis yang soalan seperti jelaskan hikmah. Hikmah tu dia terbuka. Okay, macam ni responnya agak terhad. Maksud upah haji, maksud upah haji lah. Okay, sebagaimana yang tertera dalam buku teks kita. Mana kena hafal sikit. Kalau tanya maksud iddah, iddah lah. Okey, nyatakan 2 dewan. 2 dewan. Tak boleh nak reka sendiri. Dewan masyarakat kampung saya,
Dewan orang ramai. Salah. Dia mungkin Dewan Al-Jundi. Okey, contohnya. Okey, itu respon terhad. Ustaz akan break kejap lagi untuk soalan. Ustaz akan semak, Ustaz tak ada nak semak serentak ruang chat kita. Jadi anak-anak tinggal je soalan, kejap lagi Ustaz akan review balik. Okey, yang kedua, respon terbuka. Okey, soalan subjektif, respons terbuka. Okey, contohnya, terangkan dua langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Jadi soalan yang macam ni, dia agak terbuka lah. Makna jawapan pelajar tu, dia ada kebarangkalian boleh mencari jawapan yang luas. Okey, jawab kalau kita kata mendekatkan diri, okey, dengan alim ulama, boleh juga, kan? Ataupun melaporkan kepada pihak berkuasa, boleh juga. Maknanya dia lebih terbuka. Nama pun respons terbuka. Dua alasan. Soalan kedua, jelaskan dua alasan keutamaan memilih calon isteri yang beragama. Okey, ada sebab kan. Yang lain ada kata sebab cantik, sebab apa lagi, sebab keturunan, kekayaan dan sebagainya. Tapi kenapa memilih calon yang beragama? Okey, jadi alasan dia sebenarnya luas. Begitu juga soalan yang ketiga, dua kepentingan ataupun kelebihan kemudahan awam. Okey, yang ketiga ialah item subjektif berstruktur ni. Okey, kita nampak soalannya berkaitan, kan, berturutan, berkaitan antara soalan-soalan yang di atasnya. Okey, sehingga habis set soalan yang kita kena jawab. Okey, ada pernyataan awal, nifak ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya kufur kepada Allah. Bawah dia ada soalan, nyatakan dua ciri munafik. Bawahnya lagi ada soalan, jelaskan dua faktor berlakunya perbuatan nifak tersebut. Bawahnya lagi ada lagi soalan yang berkaitan dengan tema nifak itu. Dua akibat perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Ni kadang-kadang pelajar sangkut. Kalau dulu ada perkataan yang pelajar gagal faham, saya ingat dalam peperiksaan percubaan tahun-tahun yang lepas, perkataan khazanah Allah. Dia tak sebut khazanah Allah ialah apa-apa dah. Khazanah Allah ialah dia bagi pernyataan, okey, yang lain daripada maksud. Tiba-tiba dia kata berikan dua contoh khazanah Allah. Okey, khazainullah. Khazainullah pun dia tak faham apa dia. Sangkut soalan 1, sangkut soalan 2, sangkut juga soalan 3. Jadi kita kena berhati-hati juga dengan soalan berstruktur. Tu salah saja, berstruktur. Okey, bilangan soalan berapa dalam satu set soalan itu? Ada 5 soalan. Okey, 5 soalan, kesemuanya wajib dijawab. Okey, kesemuanya wajib dijawab. Okey, seterusnya saya nak cek sekejap takut ada okey, baik. Okey, terima kasih Ustazah Ni Adilah. Okey. Okey, Tuan Amir tanya kufur itu apa? Kufur ni perbuatan kufur. Pelakunya namanya kafir. Benda tular. Kalau nifak, munafik. Nifak itu perbuatannya, tapi pelakunya dia panggil munafik. Kufur perbuatannya, perbuatan kufur. Okey, apa dia punya pelaku? Pelakunya ialah kafir. Riddah ialah perbuatan keluar daripada Islam. Murtad ialah pelakunya. Ustaz respon sikit dulu. Okey, Ustaz nak terus dulu. Okey, sebelum kita pergi pada sesi diskusi soal jawab sekejap lagi. Okey. Okey, untuk kertas 1 ni markahnya 100 markah. Daripada soalan 1 sampai soalan 5, semua sekali 100 markah. Cuma setelah dapat markah 100,
dia akan dimurnikan, di mana wajaran, wajaran untuk kertas 1 dan kertas 2 ni. Kertas 1, daripada 100 tadi tu, daripada 100% tadi, dia akan wajarannya akan jadi 80 sahaja. Baki 20 lagi di mana? Baki 20% lagi di kertas 2. Kertas 2 ni apa? Kertas 2 ni lah UTQH, ujian tilawah Quran, hafazan dan juga bacaan hadis. Situ duduk 20%. Banyak ke sikit? Banyak sebenarnya. 20% ni sebelum awak jawab periksa. Bertulis, awak ada dah dalam poket awak 18 ke 20 markah. InsyaAllah. Bolehkah saya 20? Boleh. 18, 19, boleh insyaAllah. Malam ni kita bocor soalan. Bukan bocor soalan, maknanya soalan dia bukanlah rahsia. Maknanya soalan untuk kertas 2 semua ada dalam buku teks kita. Jadi tinggal kita baca saja lagi. Baik. Aras kesukaran, jangan risau. Seperti SPM yang lepas. Walaupun ni pesen baru, dia masih lagi mengekalkan aras kesukaran kertas soalan kita. 5 nisbah 3 nisbah 2. Untuk 5 untuk soalan yang aras rendah. Kemudian aras sederhana 3 dan aras tinggi. 2 nisbah dalam keseluruhan soalan. Kemudian macam mana Ustaz dari sudut kata tugas yang kami duk belajar dulu, nyatakan, senaraikan tu, boleh jawapan pendek? Betul, dia masih lagi kekal sebagaimana dulu. Ni Ustaz dapat first hand information daripada Jurulatih Utama Kebangsaan. Memang terlibat sekali dengan bahagian lembaga peperiksaan LPM, Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sehingga sekarang dari sudut kertas periksa memang berubah, tapi dari sudut kehendak soalan, kehendak jawapan ini tidak berubah. Kata tugas yang kita pelajari dulu, senaraikan jawapannya ringkas 1 hingga 3 PP. Apa dia PP? PP ni ialah patah perkataan. Soalan jelaskan hanyalah ayat lengkap. Gapo dia maksud ayat lengkap? Ayat lengkap ialah subjek ada juga predikat. Kalau bahasa Arab panggil mubtada khabar. Subjek ada, predikat ada. Perlu ke huraian? Tak perlu. Ada tu ustaz-ustazah buat ceramah dalam YouTube kata perlu buat panjang-panjang, campur huraian juga. Setakat yang ustaz tahu sehingga hari ini, berdasarkan maklumat daripada Jurulatih Utama Kebangsaan, sebagaimana Ustaz sebut tadi, kaedah jawapan, kehendak soalan, kehendak jawapan ini masih belum berubah. Jadi kalau soalan jelaskan, cukup satu ayat yang lengkap. Kalau ditanya jelas, nyatakan nikmat Allah, jawapan seperti kesihatan, sihat, diterima untuk soalan nyatakan. Tapi kalau ditanya jelaskan nikmat Allah yang terdapat dalam hidup anda, contoh je soalan contoh ni. Bila tanya jelaskan, kalau kita kata sihat, salah. Sihat, salah. Sebab dia bukan soalan nyatakan, senaraikan. Dia mesti 3 ke 5 patah perkataan. Contohnya sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan, baru dia jadi jawapan. Kemudian untuk soalan terangkan, seperti biasalah, dia kena ada isi, berserta dengan kata hubung. Apa dia kata hubung? S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Lepas tu tambah huraian. Tambah huraian. Apakah maksud? Kalau tanya pengertian dan maksud, maknanya dia perlu menggunakan frasa lengkap. Dia tak terikat dengan macam soalan nyatakan, jelaskan, senaraikan apa tu. Untuk maksud dan pengertian, dia mesti didatangkan sebagaimana yang kita baca dalam buku teks. Cuma ada beza sikit antara maksud dan pengertian. InsyaAllah
nanti Ustaz akan lebih perincikan. Malam ni Ustaz tidak nak pergi teknik menjawab secara detail. Ustaz cuma nak buka gambaran awak tentang kertas soalan dulu. InsyaAllah kita ada siri yang kedua nanti bila bersemuka. Okey, kemudian kita terus. Inilah bentuk cakupan kertas satu awak daripada soalan 1 sehinggalah soalan 5. Okey, soalan 1 hingga soalan 5 masing-masing boleh tengok. Okey, daripada soalan 1 ni, okey, bidang Al-Quran dan juga hadis. Okey, merangkumi ayat kefahaman, soalan tajwid, okey, dan juga hadis. Okey, kemudian soalan 2, akidah tingkatan 4, akidah tingkatan 5. Okey, mana banyak mana sikit markah tu, tu atas bahagian peperiksaan lah. Dan kita tak payah fikir, kita just get ready untuk peperiksaan. Soalan 3 tentang ilmu fiqh. Okey, susunan ni okey, dikatakan boleh berubah, tidak statik. Ada kemungkinan soalan 2 tiba-tiba didahulukan bahagian akhlak. Tiba-tiba kita terkejut, tak payah terkejut. Dari sudut formatnya begini, mencakupi keseluruhan bidang-bidang sebagaimana buku teks kita. Okey, tapi dari sudut pemasangan soalan, itu adalah hak lembaga peperiksaan penggubal. Nak letak soalan Al-Quran dengan hadis di soalan 2. Okey, soalan pertama nak bawa soalan akidah Islamiah ke, terpulang pada mereka. Cuma Ustaz boleh katakan trend sebagaimana yang berlaku sekarang di tempat kita, di negeri Terengganu, di negeri Selangor, di negeri Pahang, negeri-negeri yang lain, masih lagi membina soalan, kemungkinan soalan-soalan percubaan berdasarkan, setakat yang Ustaz tahu, berdasarkan susunan yang beginilah. Okey, jadi kita terima dulu begini, dan apa-apa update tentang kertas soalan, Ustaz akan terus maklumkan sekiranya ada apa-apa perubahan. Okey, untuk soalan keempat berkenaan dengan sirah tamadun, juga ada soalan tokoh di sana, dan soalan 5 berkaitan dengan akhlak Islamiah. Okey. Okey, tak apa, tengok dulu sebentar lalu. Ustaz akan pergi lebih detail dengan contoh kertas peperiksaan, lebih awak nampak nanti. Okey, Ustaz akan tayangkan kertas peperiksaan kita. Okey, Ustaz nak rujuk ruang cek kita sekejap. Okey. Kata Ustaz ni adalah KSSM mudah nak dapat markah. Betul lah anak-anak. Yang penting kita menjiwai apa yang kita pelajari. Soalan-soalannya pun lebih ke arah apa yang anak-anak pelajar, calon-calon lalui secara praktis. Kalau awak kata haji, kita tak pergi lagi. Haji pun sebenarnya kita dah melaluinya secara praktis daripada cerita-cerita mak ayah kita yang pergi. Ataupun jiran-jiran kita, jiran nak pergi haji beroyak makan laksa ke apa, kita pergi boleh-boleh sedekah sikit apa semua bekal belanja dia. Lepas tu bila balik dia bagi jamu pula, lepas bagi piyah daripada Mekah dan sebagainya. Lepas tu pakat cerita pengalaman tawaf, wukuf dan sebagainya. Mungkin akan datang cerita tentang bagaimana dia punya SOP di musim pandemik dan sebagainya. Okey, jadi benda-benda tu pun semua adalah maknanya benda itulah yang menjadi instrumen penilaian. Okey, semua tu berada di sekeliling kita. Okey. Okey, baik Ustaz pergi paparkan contoh pula contoh kita punya kertas soalan. Macam mana bentuknya? Okey, mari kita tengok. Okey, ni contoh daripada negeri Terengganu. Okey, daripada negeri Terengganu, cuma okey dia punya kertas soalan ni. Okey, dia punya kertas soalan ni dia masukkan
kertas silibus tingkatan 4 sahaja dulu. Untuk tingkatan 5 punya ulang kaji. Okey, jadi kita boleh tengok bentuk. Dah, soalan tu tak penting sangat lagi. Tengok bentuk dulu. Okey, kertas peperiksaan mengandungi 5 soalan. Okey, jawab semua soalan, tak ada pilih-pilih. Jawapan disediakan di dalam kertas jawapan disediakan. Jawapan tak ada ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Kalau periksa mungkin ada buku jawapan. Okey, kalau untuk peperiksaan nanti di sekolah mungkin kita kena sediakanlah. Okey. Bilangan muka surat halaman bercetak 5 sahaja. Kalau dulu 5 baru kertas 1. 5 baru kertas 2, kertas 1 tahun lepas lagi banyak muka surat. Okey. Berbelah-belah muka surat. Okey, ni contoh. Ni contoh soalan nombor 1. Kita kata tadi bidang Al-Quran. Kita kata tadi bidang Al-Quran. Jadi dimulakan dengan mana-mana ayat kefahaman. Okey, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah hingga akhir ayat. Okey, datanglah soalan berbentuk struktur. Okey, awak tahu dah tadi, respon, item, respon, berstruktur. Okey, item, respon, terhad. Okey, macam ni terhad lah ni. Okey. Terhad. Okey, respon terhad. Boleh tak jawab kongsi-kongsi? Tak boleh lah. Okey, kena cuba buat mari apa yang awak faham. Okey, berdasarkan pembacaan di buku teks. Kemudian jelaskan 2 adab berdakwah dan 2 pengajaran ayat. Ni agak terbuka. Okey. Seterusnya lepas pada ayat dibawa datang soalan bahagian hadis. Okey. Cuma sini ni okey, dalam kertas Terengganu ni tak masukkan lagi soalan tajwid. Okey, sebelum hadis dia akan celah di situ soalan tajwid. Ustaz akan tunjuk kejap lagi macam mana bentuk soalan tajwid. Okey, kemudian datang satu hadis. Okey, diberi satu hadis. Hadis diberi anak-anak, hadis diberi. Jadi kita ada berapa hadis? Kita ada hanya ada 4 hadis. Tak kira 4 hadis, 2 hadis dia kata 4, 2 hadis dia kata 5. Tak boleh baca, tak boleh lekat dalam dada kita. Okey. Ni kalau awak ingat dulu, tajuk berdikari ni. Hak cerita tentang Nabi pun bekerja. Nabi Daud ada kerja dia, Nabi Muhammad ada kerja dia. Jadi tajuk ni Ustaz ingat Ustaz mengajar awak depan pengetua masa tu, Hajar Zakiyah. Masuk mencerak masa tu. Tajuk ni lah. Jangan kata tak belajar pula. Cerita tentang hadis, cerita tentang mengumpul kayu api letak atas belakang lebih baik daripada meminta-minta dengan orang. Okey, nyatakan maksud potongan hadis bergaris. Ini contoh item peperiksaan. Kemudian 2 kelebihan sikap berdikari. Dah boleh jawab ke? Tak baca pun boleh jawab. Soalan mudah macam Ustaz Adilah sebut tadi. Okey, kemudian diberi stimulus. Stimulus kalau ni dalam bentuk gambar, kadang-kadang dalam bentuk ayat Quran. Ni kita panggil stimulus. Kemudian dia buat mari soalan kebat. Berdasarkan gambar di atas, apakah yang akan berlaku sekiranya umat Islam mengabaikan tuntutan sifat berdikari? Ni kita panggil soalan akibat. Okey, soalan akibat. Boleh jawab sebenarnya, tak nanti kita baca hak ni. Okey, mudah je. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Habis dah tadi Al-Quran, bidang Quran dengan hadis. Soalan nombor 2 ini adalah soalan berkait dengan akidah. Okey, berkait dengan akidah. Okey, setiap muslim wajib memelihara iman daripada terbatal. Okey, tajuk perkara membatalkan iman. Nyatakan 2 cara iman seorang terbatal melalui perbuatan. 2 contoh perbuatan yang membatalkan iman. Okey. Ini dia kata tadi selain. Lepas tu contoh perkara membatalkan iman dari sudut perbuatan. Kemudian 2 syarat terbatalnya iman. Kalau dia buat perkara membatalkan iman tu semata-mata belum lagi membatalkan iman. Okey, dia ada syarat-syarat tertentu. Kalaulah dia memenuhi syarat-syarat yang membatalkan iman, maknanya na'udzubillah lah. Okey, dia terkeluarlah daripada Islam. Terbatal iman maknanya terbatal syahadah.
Okey. Kemudian dia bawa datang lagi soalan kebat. So soalan kebat ni memang kita kena praktis lah. Ada kita kena praktis. Jadi setakat yang ustaz tengok jawapan awak dalam latihan-latihan sebelum ni, insya-Allah boleh pergi jauh. Tak ada masalah. Okey. Soalan seterusnya, ajaran sesat, masih lagi tajuk akidah. Ni berstruktur ni. Bagi penyataan, ni soalan yang maknanya berkait dengan penyataan yang diberi tentang ajaran sesat. Maksud ajaran sesat, ciri ajaran sesat, kesan melakukan ajaran sesat, dan tindakan yang boleh anda lakukan supaya tidak terlibat dengan ajaran sesat. Allah, nanti tip-tip apa semua nanti ustaz akan bagi. Okey, lebih detail. Ini kita kena kenal soalannya. Tengok Pak markah ni. Perlu baca tak? Tak payah baca ni. Pak markah confirm dapat 2 kesan melakukan ajaran sesat terhadap masyarakat. Kesan je. Kan? Bukan minta dalil. Tak payah bawa ayat Quran dengan hadis Nabi ni. So, dapat dah nilai markah. 2 ciri ajaran sesat dari sudut akidah. Ni kona takut nak beli satu. Contoh. Jadi dah 7 markah. Okey, kita miss hanya kat sini mungkin 3 markah. Ataupun maksud ajaran sesat ni mungkin bagi setengah orang mudah, tak ada masalah. Okey, kita masuk soalan nombor 3, soalan bidang fiqh. Okey, jadi contoh di sini soalan berkait dengan tajuk sembelihan. Okey, maksud sembelihan dari segi istilah apa semua tentang sembelihan. Okey, kemudian ada lagi soalan kebat, nampak? Ni betul-betul kita kena mahir menjawab soalan kebat. Okey, kemudian okey, kalau ni tingkatan 4 kalau untuk tingkatan 5 ada kemungkinan B dan C ni ataupun C ni kemungkinan fiqh. Okey, fiqh tingkatan 5. Mungkin tentang perkahwinan dan sebagainya. Ataupun faraid. Bagi harta pusaka apa semua nanti kita belajar. Okey, soalan nombor 4. Okey, kita ada 5 soalan tadi ya. Okey, kita berada di soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni tentang sirah. Tentang sirah. Okey, sirah dan juga pemerintah. Ni bukan tokoh. Ada tokoh tajuk lain tu, tokoh mazhab apa semua. Bahagian lain. Ni soalan tokoh. Ni soalan tentang pemerintah. Jadi setiap kerajaan awak kena ingat sekurang-kurangnya 2 pemerintah terkenal daripada setiap kerajaan. Tapi kalau dia bagi nama macam ni tak ada arah lah. Tapi ni boleh pilih sama ada A ataupun B. Awak mari 2 sumbangan dia. Okey, mudah. Saya ingat Abu Al-Abbas apa semua ni dah awak khatam dah. Ada lukisan apa semua dulu nak ngapa. Okey, iktibar ni soalan bonus. Iktibar ni serupa dengan soalan 2 pengajaran. Kita hendaklah gapo. Okey, kemudian tokoh mazhab, riwayat hidup setiap tokoh kena ingat. Okey, kemudian kepribadian tokoh 4 mazhab sama ada A ataupun B. Suruh pilih juga. Okey. Nak Imam Malik, tak baca Imam Malik, jawab Imam Ahmad bin Hanbal. Tak baca Imam Ahmad bin Hanbal, jawab Imam Malik. Jangan pergi buat Imam Syafi'i, buat soalan sendiri. Okey, mari lagi soalan kebat. Okey, dan soalan terakhir, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 berkaitan dengan akhlak Islamiah. Okey, cuba tengok 2 adab terhadap orang sakit. Kita belajar dah tahun lepas. Adab orang sakit dengan adab terhadap orang kelainan upaya ataupun kurang upaya. Okey, 2 adab terhadap orang sakit. Ada pengalaman tak dengar orang sakit? Ada. Okey, mak kita pernah sakit, abah kita pernah sakit, kita pernah sakit. Ada. 2 hikmah beradab dengan orang sakit pun boleh jawab. Ni markah ni Allah dalam poket ni. Tak ada masalah tu. Okey, gerak tengah tidur, gerak suruh jawab, boleh jawab insya-Allah. Okey. Mari lagi soalan berbentuk kebat kan. Okey. Kemudian B ni pun akhlak juga. Konsep wasatiyah. Sederhana. Dalam Islam. Kertas peperiksaan tamat, itu sahaja.
Berapa masa Ustaz? 2 jam setengah. Boleh tahan ngarai 2 jam setengah. Ada kalau kita baca ataupun kita terima ilmu, kita ingat selalu, kemudian kita hafal menggunakan teknik-teknik peta minda, okey, peta grafik, okey, nota-nota yang kita buat secara peta writing dan sebagainya, hafal ingat sini, insya-Allah tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kecuali kita sendiri hidup jauh daripada Islam. Okey, orang kacak pasal raya korban apa semua, dia duduk dalam bilik dia, cakap duk main game 4 hari baru tubik. Okey, tak boleh lah macam tu. Okey, tu kita dah memisahkan kita dengan agama kita jauh sangat. Nak jawab kertas periksa macam mana kan? Okey, baik. Okey, ni kertas 1. Ni pun Ustaz akan tunjuk sepintas lalu. Kita pergi dulu bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran, kalau kita tengok tadi soalan 1 dengan soalan 1A dengan soalan 1B, Quran dengan hadis. Okey, antara contoh, okey, paparan yang Ustaz dapat ni sebenarnya sebahagiannya daripada buku format. Okey, buku format yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, LPM. Okey, yang diedarkan ke seluruh negeri. Okey, Ustaz bahagian penataran pernah terlibat untuk menyampaikan pada guru-guru GPI peringkat negeri Kelantan. Okey, kemudian kami juga mengikuti beberapa siri perbincangan dengan Jurulatih Utama Kebangsaan. Kemudian dapat lagi bahan yang terkini ni, bahan daripada Ustaz Amri, guru Cemerlang. Okey, dan juga terlibat dengan bahagian peperiksaan daripada negeri Selangor. Jadi kita manfaatkan bahan-bahannya, insya-Allah. Okey, contoh dah. Okey, bidang Al-Quran ni keluar dalam kertas 1 dan kertas 2. Kalau kertas 1 kita kena kuasai kefahaman dia, okey, dan juga maksud dia. Kalau kertas 2 kita kena kuasai dari sudut baca. Dah bacaan dia, okey, tajwid dia. Okey. Ni Ustaz dah buat itu ujian. Ustaz minta hantar dalam bentuk video dulu kata 4 pun Ustaz buat benda yang sama. Okey, kita ada contoh-contoh bacaan daripada rakan-rakan kita. Sampai masa nanti, insya-Allah masa bersemuka Ustaz akan pergi lebih detail. Okey, antara bentuk-bentuk soalan, okey, ialah maksud kalimah yang bergaris. Kena get ready lah. Okey, jadi ayat-ayat yang macam ni, ayat dia tak banyak sebenarnya. Okey, ayatnya tak banyak pun. Okey, jadi kita kena kuasai semua ayat. Okey, gapo dia maksud lah, takulu amwalakum, gapo dia, kalau boleh dalam buku teks kita ke buku catatan kita, nota-nota kita tu ada nota-nota janggut. Janggut ke misal ke ikutlah. Okey, amwalinnas, okey, bil ismi wa antum ta'lamun, tulis. Okey, supaya kita tengok je ayat, kita dah faham ayat ni tentang apa. Okey, perkataan bergaris dia ialah amwal dan juga al-ithmi. Okey, jadi macam mana nak tackle soalan macam ni? Biasanya 2 markah. Okey, jadi pastikan kita tulis dengan cermat. Tulis semula kalimah. Okey, tulis semula kalimah yang digariskan. Contohnya bil ismi. Ni, tulis macam ni. Bil ismi diikuti dengan noktah bertindih ni. Kemudian baru jawapan kita. Ambil harta manusia dengan cara yang salah. Okey, bil ismi. Okey. Soalan. Terangkan akibat terjebak dengan amalan rasuah. Soalan ni respon terhad ke respon terbuka? Sebenarnya respon terbuka. Anak-anak boleh bagi dengan pilihan jawapan yang sangat banyak. Antaranya ialah saji maru. Untuk sayang. Okey, sayang macam mana tu? Sayang maknanya tidak disayangi Allah. Dibenci Allah, dilaknat oleh Allah. Jiwa tidak tenang. Makan rasuah mana tenang. Sepanjang masa rasa akan persoalkan. Orang akan tanya, duit mana mari sejuta apa semua ni. Maru ialah maruah diri tergadai. Okey, orang kata makan rasuah kaya pun tak pandai. Alright.
Kemudian satu lagi untuk bahagian Al-Quran ini, soalan pengajaran ayat. Ustaz rasa yang ni tak ada masalah dah. Semua dah Ustaz tengok biasa dengan jawapan bermula dengan frasa kita hendaklah. Kemudian plus suka tadi, supaya, untuk, kerana, agar, ataupun apa-apa kata-kata hubung yang lain. Kemudian tambah sahaja huraian, agar bahagia dunia akhirat. Okey, Ustaz tak akan pergilah secara detail semua ayat apa semua. Just preview. Okey, macam mana soalan-soalan keluar kalau bahagian ayat. Okey, bahagian tajwid. Bahagian tajwid, kerana ada kemungkinan tajwid ni pasal dalam format yang terbaru tak ada contoh. Tak ada contoh. Jadi negeri-negeri bina item soalan ada yang melibatkan soalan maksud dan pengertian. Apakah maksud maksilah? Okey, kemudian keluarkan maksilah daripada potongan ayat yang diberi contohnya. Okey, dia suruh bagi maksud. Kita kena fahamlah sikit-sikit. Okey, mat yang terdapat selepas huruf ha dhamir yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Okey, ada juga bentuk-bentuk soalan yang didatangkan dalam bentuk yang begini. Ada pilihan A dengan B. Anda kena menulis nombor soalan dan jawapan macam bentuk soalan tajwid SPM yang lepas lah. Okey, la yu'minun, ada tanda dia nak wakah gapo kalau berhenti di hujung ayat macam tu. Kemudian huruf so sebutir ni mak lazim harfi muthaqqal ke harfi mukhaffaf. Senanglah. Kan, kita just buat jawapan sahaja, A ataupun B. Jadi macam-macam bentuk. Ada juga bentuknya dia akan bagi satu potongan ayat penuh. Okey, kemudian daripada ayat tu diminta keluarkan 3 potongan ayat yang mengandungi hukum qalqalah, dan jelaskan cara bacaan contohnya. Okey, setakat tu ada lagi tak soalan? Ustaz nak kena ita sementara. Okey, kita punya ruang soalan. Tak ada soalan, maknanya faham belakang ya. Ustaz cepatkan sikit pasal kalau boleh kita akan nak preview sepintas lalu kertas 2. Ni kertas 1 lagi ni. Okey, bidang hadis pun macam tu lah anak-anak. Bidang hadis ni ada 4 sahaja. Okey, ada 4 sahaja hadis. 2 hadis sekatan 4, 2 hadis sekatan 5. Dan dia wajib masuk. Daripada 4 wajib masuk 1 hadis. Okay. Jadi tak rugilah kalau kita bersedia. Okey, dan 4 hadis ni 4 hadis yang cukup cantik. Okey, yang dekat sangat dengan kehidupan kita. Okey. Tajuk hadis yang pertama kata 4, hindari dosa-dosa besar. Daripada tengok je perkataan as-sab'a al-mubiqat. Kita ingat dulu 7 dosa besar. Apa dia? Asyirku, as-sihru, qatlun nafsi allati haramallah, wa aklur riba, aklul malil yatim, wa tawalli yaumaz zahfi. Okey, dan juga al-qazaf. Okey. Jadi kalau boleh ingat gitu lebih kurang, bereslah tu. Okey, hadis kedua, kemuliaan berdikari, hadis tadi lah. Ingat ala Zuhri, atas belakang. Apa atas belakang? Kupu kayu api letak atas belakang. Khairun ni kan jumpa sama tiap waktu orang. Waktu subuh kan. As-salatu khairum minan naum. Okey, khairun lebih baik daripada tidur. Ini lebih baik daripada meminta-minta. Yas'ala ke apa? Yas'ala ni soalan. Soalan ni minta ke apa? Soalan ni minta jawab apa? Minta. Kalau dalam konteks ni maknanya minta sedekah. Kadang-kadang orang bui, kadang-kadang orang tak bui. Okey. Boleh ingat gitu, insya-Allah kita boleh jawab dengan baik. Okey, seterusnya. Okey. Hadis yang pertama tingkatan 5. Okey, hadis yang pertama tingkatan 5, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tengok kullukum ra'in, ingat selalu. Semua kamu pemimpin. Siapa dia pemimpin yang Nabi fokus dalam hadis ni? Dia keluarlah satu-satu. Okey. Siapa dia? Itu imam. Imam ni sama ada pemimpin.
Perdana Menteri ke, imam semaya pun imam juga, imam duduk depan pun pemimpin pun imam juga. Adalah pemimpin, akan ditanya tentang rakyat bawahan dia. Okey, warajulu, seorang suami lelaki, seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Okey, kemudian al-mar'atu, isteri. Okey, al-khadimu, kemudian ar-rajulu, okey, anak lelaki, akan ditanya tentang rakyat dia, di bawah jagaan dia. Mungkin dalam konteks keluarga, tanggungjawab dia terhadap ibu dan bapa. Okey, kita kena ingat lebih kurang macam tu. Sab'atun yuzilluhumullah, ingat 7 orang yang Allah beri naungan di padang mahsyar. Dari setengah ulama sebut tentang naungan daripada panas, keadaan panas di padang mahsyar. Allah berikan redup, okey, naungan 7 golongan ni. Okey, kita akan pergi detail nanti. Okey, saya ingat kita terus je dulu. Okey, kemudian bidang akidah. Bidang akidah ni ringkasnya ialah awak kena ingat 4 nama Allah. 4 nama Allah tu apa dia awak belajar? Okey. Untuk tingkatan 4, Al-Muntakim Al-Jabbar. Okey, Al-Muntakim Al-Jabbar. Okey. Kemudian untuk tingkatan 5, Ar-Raqib dengan Asy-Syahid. Okey. 4 tu kalau boleh kita tahu dengan maksud apa semualah. Okey, kemudian PMI ni perkara membatalkan iman. Okey, hindari ajaran sesat, ahli sunnah wal jamaah. Okey. Biar duduk dalam dada kita semua. Penting ke tak ni? Penting sangat-sangat. Okey. Semua berkait dengan kehidupan kita. Okey, ni contoh. Payah usah nama Allah ni, siapa pak nak ingat nama Allah. Okey, 99. Okey, ni nak suruh ingat 4 sahaja nama Allah. Ingat maksud dia. Panjang tu ustaz. Sebenarnya sama je. 4 tu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala. Mai Ar-Raqib, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Mai Asy-Syahid, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Apa ingat ke apa? Ingat ni je. Okey. Maha pembalas menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas, termasuk Al-Muntaqim. Al-Jabbar, supaya nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa secara mutlak, okay, untuk melakukan segala kehendaknya. Lepas tu Ar-Raqib macam tu juga. Okey, jadi untuk semua nama-nama Allah ni, maksud kena ingat, ya, maksud kena ingat bukti. Apa bukti Allah Ar-Raqib? Ingat 2 sekurang-kurangnya. Kemudian apa kesan beriman dengan Allah Ar-Raqib? Okey. Asy-Syahid macam tu jugalah. Okey, kemudian perkara membatalkan iman. Okey, ni awak kena berhati-hati ya. Tajuk perkara membatalkan iman, hindari ajaran sesat. Dia banyak bawa datang aspek. Kalau awak ditanya, nyatakan perkara membatalkan iman, awak pun tulis 1, iktikad, 2, perkataan, 3, perbuatan. Salah belaka. Salah belaka. Itu kalau nyatakan jenis ataupun aspek. Okey, bawah iktikad ni dia ada pula kan. Bawah iktikad dia ada uluhiyah, ada an-nubuwah, ada al-ghaibiyat, ada syariat. Okey. Uluhiyah dia ada contoh dia, nubuwah dia ada contoh dia. Contohnya di iktikad bahawa nabi pun buat salah, buat dosa. Dia akan batal iman dari sudut iktikad secara an-nubuwah. Al-ghaibiyat, tolak azab, seksa kubur. Tak ada, nawak saja contohnya. Dia boleh jadi batal iman dari sudut iktikad, bahagian al-ghaibiyat. Okey, boleh ingat perspektif dan juga aspek yang macam tu. Barulah kita boleh kuasai tajuk dengan baik. Okey, begitu juga perkataan. Ustaz tak pergi detail lah ni, perbuatan macam tu. Okey, ajaran sesat macam tu juga. Maksud kena ingat. Okey, penting maksud ajaran sesat. Okey, kemudian
Kalau boleh masuk-masuk ni kupu belakang masuk-masuk tu kita panggil glosari, ingat keseluruhannya. Okey, ciri ajaran sesat pula aspek Al-Quran dan hadis. Gapo dia? Antaranya contohnya merubah kan tuntutan Al-Quran apa semua tu. Okay. Kemudian bahagian akidah dia ada contoh dia juga. Ajaran sesat dari sudut ibadah macam mana? Menukuk tambah kan ibadah yang disyariatkan. Orang semaya orang puasa 30 hari, dia nak puasa 19 hari. Contohnya itu sesat dari sudut ibadah, sesat dari sudut akhlak macam mana? Contohnya apa? Jadi tu kita kena kuasai. Okey. Okey, begitu juga ahli sunnah wal jamaah ni, kalau tajuk tingkatan 5 ni penting sangatlah. Dah. Boleh kata wajib masuklah tajuk ni. Okey, kena ingat maksud. Nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni siapa? Kita lah, kita. Okey, mungkin ada yang tak belajar lagi kan, kita tak belajar lagi. Kita akan pergi detail nanti. Okey, selepas kita menghabiskan silibus kita. Okey, baik. Okey, Ustaz boleh terus. Okey. Adakah soalan? Okey. Oi, beres tu. Okey, semua beres. Okey, clear. Okey. Bidang fiqh ni semua antara bidang yang paling luas, banyak tajuk dia. Tapi banyak-banyak tajuk pun kita tengok kebanyakan tajuknya kita dekat dengan kita. Okey, tajuk pertama tentulah bahagian haji dan umrah. Okey, haji dan umrah ni saya ingat Ustaz dah sediakan nota yang agak detail, terperinci. Okey, mudah untuk awak rujuk, dan akan datang Ustaz akan bantu dengan akronim. Kita akan bekalkan akronim. Cuma Ustaz nak kena semak dulu. Okey, supaya akronim tu tidak lagi terikat dengan KBSM dulu. Dia kadang-kadang mungkin ada perubahan sikit. Okey. Jadi supaya tidak mengelirukan awak, Ustaz mungkin akan ambil masa sikit, tapi insya-Allah kita akan lebih memperincikan tajuk ni nanti. Okey, umrah, haji umrah apa semua ni. Kemudian tajuk sembelihan korban akikah ni macam 3 serangkai lah ni. Dah. 3 sekawan. Okey, kalau bincang bab sembelihan, dia mesti kait dengan korban, mesti kait dengan akikah. Semua ni kait dengan kehidupan kita. Sembelihan ni tiap-tiap hari nak makan ayam sembelih. Kita tak sembelih orang sembelih. Kita makan ayam sembelih. Okey, bukan tepuh lagi. Makan ayam sembelih tiap-tiap hari tu kait dengan sembelihan. Okey. Kemudian mari raya korban, tiap-tiap tahun raya korban. Kita tak korban, jiran sebelah kita korban. Kita tak korban, abah kata korban. Dah. Lepas tu boleh adik baru pula. Sesok nikah boleh anak pula. Ngekah pula. Okey, ngekah pula. Enggak tahu okey tak pernah pergi majlis akikah. Okey. Tengok orang sembelih kambing, anak lelaki sunat muakkadnya 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Lepas 7 hari tu hari buah nama ke adik kita. Lepas cukur jambu dia. Okey, semua tu duduk dalam kita punya pengetahuan sedia ada. Tinggal kata periksa nak duduk tenang-tenang, selawat-selawat, ingat semula. Lepas tu curahkan dalam kertas periksa. Okey. Kena ingat apa? Maksud, kena ingat hukum, kena ingat dah. Okey, ada nak print screen ke apa semua ke boleh je sebenarnya bahan ni, tak ada masalah. Okey, masa pelaksanaan rukun, syarat sah, perkara sunat, makruh, hikmah kena duduk dalam kepala semua. Okey, tambah pula untuk korban dengan akikah ni cara bahagi daging. Okey, korban diberi mentah. Allah, okey, kita dah nampak dengan mata kepala kita masa bagi daging. Okey, sedia kita tu, okey. Kita kena bahagi 3 pula, okey, bagi 3 topok. Kita boleh ambil 1/3 sahaja, 2/3 lagi untuk kita sedekahkan pada orang lain. Okey, jadi semua tu duduk di dalam kehidupan kita. Tak susah sangat sebenarnya. Akikah pula bagi daging dengan cara dimasak manis dulu, dijamu makan.
Okey, muamalah Islam macam tu juga. Awak kena ingat gapo? Kena ingat maksud muamalah Islam, pas kena ingat hukum. Okey. Pas kena ingat jenis akad. Banyak-banyak tu, akad kebajikan. Okey. Akad dari segi ejen. Okey. Kemudian contoh setiap jenis akad. Okey, kemudian tajuk perkahwinan banyak luah lah. Okey, daripada apa tu, kita belajar dulu daripada rukun nikah. Okey, maksud perkahwinan, lepas rukun nikah, lepas pada tu ciri-ciri suami isteri. Okey, kemudian pergi kepada ibu bapaan, kemudian masalah isu-isu rumah tangga. Kita semua kita kena kuasai lah. Kemudian datang tajuk wasiat dalam Islam. Ni tak belajar lagi ya. Kemudian faraid. Faraid ni apa ni? Pembahagian harta pusaka. Awak tengok di skrin ni lah. Si mati. Si mati tu siapa? Si mati tu mungkin tok kita. Si mati tu mungkin abah kita. Si mati tu mungkin kita esok. Lepas tu reta kita dia lah mana? Ni lah. Ni semua. Ni semua antara orang-orang yang akan berhak mewarisi harta pusaka kita. Dia ada kiraan-kiraan dia ni. Kita kena ambil tahu belaka ni. Dia ada calculation dia, cara kira apa semua, insya-Allah kita akan bincang nanti. Kemudian jenayah dalam Islam. Seterusnya bidang sirah dan tamadun. Sirah dan tamadun ni era-era kerajaan tu lah. Kerajaan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Kena tahu apa dia? Kena tahu latar belakang. Kena tahu tokoh pemerintah. Ustaz dah sebut ada sekurang-kurangnya 2 orang tokoh. Ingat belakang lebih baik. Lepas tu kena ingat dari sudut iktibar. Kena mahir. Menulis iktibar ataupun sebelum tu faktor kegemilangan dan kemerosotan setiap kerajaan. Itu soalan bahagian sirah. Kemudian datang soalan bahagian tokoh. Dan akhir sekali ialah bidang akhlak Islamiah. Ustaz pun tidak nak pergi detail sangat. Soalan adab ni antara tajuk khauf dan roja. Ada juga tadi wasatiyah, ni tawaddu' ada. Kebat pun Ustaz tak akan detailkan malam ni. Settle kertas 1. Sebelum Ustaz pindah pada kertas 2. Kertas 2 kita ringkas saja. Kertas 2 ni ialah buku yang Ustaz dah beri pada awak. Masing-masing Ustaz minta kalau boleh print lah. Boleh print untuk kegunaan kita, insya-Allah. Ustaz dah cuba mudahkan tu. Daripada nak awak belek, daripada buku teks, muka surat tu lopak, muka surat ni banyak kena lah. Jadi daripada terbeban macam tu, Ustaz dah himpunkan hak mana ayat tilawah ni satu muka surat aja. Sebelum Ustaz pindah kertas 2, sikit je kertas 2 dah. Terima kasih masih lagi mampu bertahan. Alright, ada apa-apa soalan ke untuk kertas 1? Bisa berlaku ni. Kalau tak soalan apa, ada pandangan ke apa semua boleh je. Nak bagi pandangan ke apa. Kita bagi sikit lagi untuk kertas 2. Kertas 2 ni mudah. Bentuknya ujian tilawah Al-Quran dan juga hafazan dan juga bacaan hadis. Belah mana awak akan diuji? Ni UTQH ni juga dinilai dengan markah 100%. Tadi kertas 1 pun 100%. Tapi wajaran ni 80. Ni kertas 2 dinilai 100% juga, tapi wajarannya 20. Campur 2 ni cukuplah 100. Untuk bahagian A, soalan tilawah Quran. Tilawah ni apa dia? Tilawah ni buka Quran baca. Dalam konteks periksa nanti awak akan cabut sampul. Ada
4 set sampul. Awak pergi cabut sampul. Jangan risau, aras kesukarannya 532. Lebih kurang lah kertas 1, kertas 2. Tak ada dia topok sabun ni susah belaka, sabun ni mudah belaka. Boleh kita kata hampir sama. Jadi cabut mana-mana, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ustaz-ustazah akan buka suruh pada rakan penilai. Penilai ni ustaz difahamkan 2 orang. Okey, kita akan pergi detail sekejap lagi. Okey, cuma bila buka je set soalan, soalan pertama ialah bahagian pertama ialah tilawah Quran. Baca tilawah Quran ni kena buka Quran, baca surat besar tak tahu apa dak. Tilawah Quran ni ialah tajuk-tajuk yang disenaraikan saja. Dah. Hafazan pun begitu. Tak perlu hafaz surah Yasin. Untuk periksa lah kan, untuk periksa ni bukan tanya surah Yasin, bukan tanya surah Tabarak, bukan tanya surah Al-Kahfi keseluruhan surah, tapi beberapa ayat sahaja. Dan bahagian C ialah bahagian hadis, bacaan hadis. Okey. Pentaksiran untuk kertas 2 sebenarnya adalah pentaksiran pusat. Okey, kalau ada pelajar tanya, kalau ustaz-ustazah je buat soalan, bolehlah. Tak mari minggu ni, kita buat minggu depan. Tak boleh. Dia tak boleh maknanya buat ikut suka. Dia ada time frame dia, ditetapkan masa. Okey. Beberapa minggu sahaja diberi untuk penilaian dan juga pemarkahan. Okey, format dan tugasan disediakan oleh LP. LP ialah lembaga peperiksaan. Soalannya dah sampai ke sekolah-sekolah. Okey, tugasan berbeza setiap tahun. Tahun ni siapa ni, tahun depan tidak siapa tu dah, siapa lain pula. Okey, tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP. Biasanya sepatutnya ikut tahun yang normal. Boleh pak tu ada dah ujian ni. Tapi untuk awak tarikhnya masih belum ada. Tapi bila dah start bersemuka, get ready. Kemungkinan kemungkinannya mungkin awal tahun depan lah. Dah. Tapi tak bolehlah kita nak periksa baru kita prepare. Dilaksanakan di sekolah, jangan risau. Tak payah naik bah gimana-mana jawab periksa lain dak. Ditaksir oleh pihak sekolah. Persekolahan diberi berdasarkan tugasan. Okey, persekolahan berdasarkan tugasan yang diberi. Tugasan diberi tu apa dia? Siapa tak dia lah. Okey, penjaminan kualiti dan standard dilaksanakan di pelbagai peringkat. Maknanya bukan boleh buat sambil lewa. Ustaz kenal siapa-siapa gak ujian material. Okey. Monggo Tuan Amir ni baca Quran semua. Okey, ujian mata bubuh markah tak boleh. Okey, ni amanah kami. Tak jawab dengan LP, kena jawab dengan Allah kan. Pelaporan ditentukan oleh lembaga peperiksaan. Akan ada pentaksir kawasan, pentaksir negeri datang ke sekolah minta balik. Mana Alih Kusyari? Kan? Mana Siti Nur Amalin ni? Panggil mata. Saya nak dengar lah dia baca Quran. Ni markah ada dah ni. Dia kata saya mau baca. Kalau markah dia tikah 2-3 markah, okey, boleh dah pakai ustaz buat tu. Kalau markah nak kau tikah 7-8 markah, ustaz kena cek balik ni. Pelajar ni mungkin ada masalah ni. Dah. Okey. Untuk akhirnya bahagian kertas 2 ni, kita akan berakhir di buku yang ustaz dah edarkan pada awak. Okey, cuma kemungkinan bila ustaz tidak buka lagu ni, awak tidak buka lah. Okey. Ustaz ambil masa 3 minggu ni anak-anak semua. Siapa suruh? Tak ada orang suruh. Okey. 3 minggu ni ustaz paksa berikan komitmen ustaz bila-bila ngajar. Dalam cuti bondi pun sambung sudah lagi. Okey, untuk siapkan kita punya buku ni. Dah. Nak pasangkan nama Panca Perdana okey tak? Kurang-kurang kita ada preparation kita sendiri untuk peperiksaan. Okey, buku panduan murid pendidikan Islam kertas 2. Kertas soalan kertas 2 tadi, walaupun pentaksiran pusat, soalannya sudah bocor dalam buku ni. Dah, ada belaka dah dalam ni. Okey. Untuk lihat contoh tajuk-tajuk bacaan hafazan dan sebagainya ada, awak boleh scan je.
video-video ustaz dalam YouTube pun semua tu, tajuk-tajuk pelajaran pun boleh scan hak ni sahaja. Kemudian boleh akses. Okey. Untuk panduan murid awak boleh bacalah pengenalan ya. Ustaz cuma highlight yang penting-penting. UTQH ni adalah periksa wajib. Cuma bahagian LP belum lagi maklumkan. Kalau macam sejarah, hadir kertas 1 cemerlang, hadir kertas 2 cemerlang. Tak boleh jawab kertas 3 tak hadir. Okay. Malah aku, dia kata kertas 3 tak boleh jawab. Tak boleh jawab dah lah, muka tinggi dah kertas 2, dia akan sabit. Ada kemungkinan tidak lulus. Dah. Hak dululah, hak SPM lama. Ustaz tak pasti yang terbaru. Untuk pendidikan Islam, Ustaz pun tak apa pasti. Masih lagi belum disampaikan pada kami. Adakah pelajar yang tercicir kertas 2 dikira tidak lulus untuk keseluruhan peperiksaan. Jadi beringatlah. Bila kata wajib sebenarnya, dia adalah syarat lulus kepada kertas ini. Kemudian dijalankan kepada calon tingkatan 5 sahaja, walaupun di sana ada ayat tilawah tingkatan 4, hafazan tingkatan 4. Semua akan menjalani pentaksiran dalam tingkatan 5. Kemudian ada yang Ustaz dah sebut tadi. Ni, setiap calon perlu menjawab satu set soalan ujian yang terdiri daripada satu soalan tilawah. Satu je soalan tilawah, Masya Allah. Berapa markah tadi tilawah? 50 markah. Banyak tu kemudian 2 soalan hafazan. 2 soalan hafazan. Hafazan 2 soalan. Kena surah Al-Kahfi. Tak adalah satu ayat 100 1 hingga 110 tu kan. Ada kemungkinan mungkin dia akan ambil yang awal. Ada kemungkinan awak dapat sampul ambil yang tengah-tengah ataupun yang akhir. Kemudian untuk soalan bahagian hadis, hanya 1 soalan hadis. Hafal ke tak? Pegang dia punya kertas yang dibekalkan, kemudian baca. Calon tidak dibenarkan melihat apa-apa catatan, bawa siap-siap dari rumah. Ayat tilawah tu tulis belakang, janggut-janggut ataupun translate. Translate, tulis ikut Rumi contohnya. Ayat daripada surah, contoh surah awak ada apa ni, surah Al-Kahfi tu. Allazina kana ejo ALLAZI, allazi. Tak boleh. Tak ada catatan, tak dibenarkan. Duduk cokoh, freehand, cabut sapu, ikutlah. Itu takdir kita. Lepas tu kita ready dah, 2 tahun dah daripada tahun lepas lagi, insya-Allah. Usaha harapkan awak dapat markah yang terbaik. Masa diperuntukkan bagi tiap-tiap calon ialah 10 minit. 10 minit 100 markah. 20 markah boleh poket untuk SPM. 10 minit sahaja. Jadi Ustaz harapkan awak ambil peluang musim PKP untuk pastikan semua ayat tilawah cair di mulut. Ayat hafazan juga begitu. Mudah-mudahan. Tengok tilawah di 1 soalan saja 50 markah. Masya Allah, mudah. SXM mudah. Terdapat 2 pentaksir yang akan mentaksir calon. Pentaksir akan bergila-gila mengemukakan soalan kepada calon-calon yang terpilih. Mungkin tak ada sudah sehari. Ustaz, contohnya Ustaz duduk dengan Ustazah ni Adilah ke, kita panggil 5 orang dulu. Kita akan soal. Sore cabut sapu. Habis sudah sore balik kelas belajar contohnya, ambil lagi sore cabut sapu. 10 minit dah. Pentaksir hanya menyampaikan soalan secara lisan. Tak boleh baca-baca. Sila ulang dan sambung bacaan saya. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in. Kita pun bagi ni tengok sendirilah kertas senang. Tak boleh. Soalan berbentuk lisan. Disampaikan secara membaca petikan yang dibekalkan. Cikgu pentaksir pun kena baca, takut tersasul. Ada salinan untuk pentaksir, pegang, baca soalan. Pentaksir tak dibenarkan mengubah soalan-soalan yang ditetapkan. Ni ada orang luar tengok kodok, tapi Allah tengok. Tak boleh lah. Marilah Aisyah,
Oh, ala Aisyah agak. Waktu tak boleh baca, ambil set 2 lah. Okay, tukar soalan tak boleh. Kalau dah cabut set 4 lah sampai sudah. Okey. Kemudian pentaksir boleh mengulang pembacaan soalan sekali sahaja jika diminta oleh calon. Gapo dah ustaz? Ulas mula. Boleh. Sekali je. Dah sekali je. Lepas tu ulas mula tak boleh lah. Okay, kita pergi pada soalan berikutnya. Okey. Untuk ujian tilawah Al-Quran 50 markah tadi, 20 markah ada pada bacaan, 20 markah ada pada tajwid, 10 markah ada pada fasih. Ada pada kefasihan dia. Contohnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala tu tidak fasih dah tu. Baca mungkin boleh baca, tajwid juga mungkin ada, tapi dah lari dah tu. Kefasihan tu maknanya out. Okey, ustaz dah beri dia punya kriteria, grade apa semua, okey, secara detail. Salah ke? Tak. Kami dibekalkan format, kami dibenarkan untuk memberi pada pelajar ni bukan set soalan format peperiksaan. Okey, jadi pelajar boleh rujuk ni lah. Okey, gapo dia cara kriteria penilaian semua ustaz dah bekalkan. Okey, jadi untuk aspek membaca ayat-ayat dengan betul ni 20 markah tadi ni. Okey, 20 markah. Tak okay, tak boleh sini 19, 18, 19. Okey, contohnya membaca ayat dengan betul, awak kena baca ayat dengan betul, tepat dan sempurna. Dan sempurna. Kalau sebahagian aspek je, mula-mula tu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil. Ayat hafazah juga merupakan ayat tilawah. Awak kena standby. Yang ustaz senarai tu jual dah tu. Hak tu monggo dia dah hafal semua. Tiba-tiba masuk ayat kedua, tak ingat dah. Tak ingat cara sebutan. Okey, sebab dia ngajar kod Rumi contohnya. Jadi kalau ngajar kod Rumi ke apa ke, pastikan awak dah kenal getek tulisan Arab tu, sebab akan datang awak akan diberi teks soalan dalam bentuk tanpa catatan-catatan tambahan yang lain. Okey, kena best lah. Okey, tu untuk ayat bacaan. Okey, tilawah. So ustaz dah senaraikan dah. Ayat tilawah 3/4. Tiap-tiap kali lepas maghrib awak baca Quran ke? Awak bacalah ayat-ayat untuk periksa. Moga nak periksa lolo ni. Lepas tu kalau cekak lagi, tambahlah bacaan awak sehari-hari. Duk baca dengan tok guru pondok awak, tok guru taman masing-masing tu. Bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bahasa tak kena, bahasa pelik sikit. Rakam jawab punya bacaan hatta ke ustaz-ustazah. Okey, tak nanti ke ustaz-ustazah minta. Okey, begitu juga ayat surah Al-Kahfi, walaupun ayat hafazan dia jadi ayat tilawah juga. Okey, kalau awak cabut kena surah Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kena ayat ni. Pendek ni je ni. 50 markah men. 50 markah. Tapi biar kenalah dengan baca, dengan tajwid, dengan fasih. Okey. Pandailah tarik siapa tu ke. Ni lagi pendek. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ni. Okey, 50 markah. Okey, kemudian ayat tilawah kata 5 baca juga. Banyak ke sikit je So 2 muka surat untuk ayat tilawah. Boleh tengok surat ke ni? Tengoklah. Pasal nanti untuk tilawah awak akan dibekalkan kertas soalan. Boleh tengoklah kertas soalan tu. Okey, hafazan je tak boleh tengok kertas. Okey, tapi bukan yang awak bawa sendiri ya. Okey, untuk ujian hafazan, markah penuhnya 30. Okey, murid perlu menjawab. Untuk hafazan menjawab 2 soalan. Okey, 2 soalan. Okey.
hafaz dan lancar 15 markah, tajwid 15 markah. So untuk setiap soalan 30 markah. Okey, dia kata ada 2 soalan. Okey, 2 soalan. Satu soalan 30 markah, satu soalan 30 markah. Kemudian dimurnikanlah, dimurnikan keluar juga 30. Okey. Aspek boleh rujuk sendiri. Bacaan secara tadwir ni tidak cepat dan tidak lambat. Okey, tadwir ni tidak baca tertil sangatlah. Kau nak baca ayat hafazan. Okey, ayat hafazan. A'udzu billahi minasyaitan. Itu dah tartil. Okey. Baca macam ayat hafazan kita yang biasa. Okey. Kemudian baca dengan tajwid macam tadilah. Ni. Ni awak boleh tengok sendirilah cara kiraan tadi. Okey, untuk 2 soalan hingga akhirnya keluar juga markah 30. Okey, kemudian senarai ayat hafazan Ustaz dah senaraikan semua, tak ada dah hak tinggal. Ada anak-anak tolong percaya. Okey. Ayat hafazan ni awak hafal lah tiap hari. Ada. Suruh mak ke pegang kejap print dah, tolong print. Mak pegang metah kertas. Okey, mak tak payah duk belek-belek banyak dah buku teks kita. Pada semuka ni jam mak dengar orang baca metah dah. Abah dengar orang baca metah. Insya-Allah kita duk baca tiap-tiap hari sampai hari biasa ikut cabut boleh, tak ada masalah. Okey. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Oleh semeta aja, semeta aja. Okey, kemudian senarai ayat hafazan dekat 5 ni Ustaz masukkan sekali. QR code awak boleh scan lah. Okey, boleh scan, tengok sepintas lalu. Okey, sambil-sambil awak menghafaz. Okey, kemudian bacaan hadis. Okey, bacaan hadis mana pula ni? Buka kitab hadis 40 ke ada? Hadis 4 tak ada je. Okey, hadis yang 4 tadi 20 markah. Satu hadis. Kan soalan hanya 20 markah. Kriteria dia ni. Sebutannya jelas, menepati baris, menepati makhraj huruf. Hadis mana? Hadis Ustaz senarai juga. Hadis tingkatan 4 1, 2. Hadis tingkatan 5 1, 2. Hadis baca biasa je. An Abdillah ibn Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tak ada ngaji sepong ngaji Quran. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tak payah. Dah. Ni untuk hadis. Baca seperti mana bacaan biasa. Okey. Okey, kemudian Ustaz masukkan juga dekat awak tu borang pemarkahan yang kami akan isi. Kami cikgu-cikgu penilai akan isi, tak ada rahsia. Tengok macam inilah borang dia. Nama calon, nama awak. Okey, kemudian kat menalah giliran set soalan, awak dapat set soalan 3. Okey. Kini skor berapa? Ni skor 18. Catatan apa? Sangat baik bacaannya. Okey, cuma ada gapa-gapa dengan bertajwid. Okey, bertajwid ini markah 13 contohnya. Catatannya apa? Tak baca isti'azah, tak baca a'udzubillah memulakan bacaan ayat. Contoh. Okey, kemudian hafazan pun awak boleh rujuk borang yang Ustaz dah sediakan. Begitu juga bacaan hadis. Okey. Ni markah keseluruhan. Untuk kelas 5S, 5K, 5R, ST, cikgu masing-masing lah. Okey, yang akan lengkapkan markah tilawah Quran setiap orang. Okey, hingga akhirnya keluar markah penuh. Okey, markah penuh masing-masing akhirnya akan keluarlah 18/20. Okey. 19/20. 10/20. Jadi atas
performance, okey, dan juga cara jawab masing-masing lah. Jadi gitu. So untuk malam ni Ustaz rasa dah settle. Ustaz akan pergi sekejap ke ruang chat kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan. Okey. Okey, baik. Ustazah ni Adilah dah tolong jawabkan. LP adalah lembaga peperiksaan, betul? Okey. Ni macam lisan ke Ustaz? Ya, betul. Okey, betul. Ujiannya macam ujian lisan. Okey, cuma ujian lisan ada ujian membaca, ada ujian menghafaz. Yang baca tu jangan risau. Kalau soalannya bahagian tilawah, awak akan dibekalkan ayat. Tak perlu hafal. Yang baca, baca. Tilawah tu baca. Yang hafaz tu memang hafaz lah. Pemeriksa pentaksir tak kira lah. Kami masa pentaksir tak kenal dah lah. Kan? Ni Tuan Amir tanya. Kalau Tuan Amir pun Ustaz kenal rapat dengan Tuan Amir pun masa periksa tak boleh buat kenal dah lah. Amir dah cabut sampul nombor 2. Ayat hafazannya berbunyi, sila ulang, okey, dan sambung bacaan saya. Soalannya berbunyi, tiba-tiba innal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey, awak kena ulanglah bacaan Ustaz dan juga teruskan hafazan awak. Okey. Seterusnya, okey, betul. Okey, sebagaimana Ustaz dah sebut, cala bersemuka dengan guru pentaksir. Okey. Okey, tak ada apa sesi, maknanya rakaman video tak ada. Rakaman video apa semua tu hak kami buat tu Ustaz, tak kira ke? Kita kira PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Tak ada kaitan dengan UTQH. Okey, yang tu ujian PBD. Pentaksirannya cara lain, sijilnya sijil yang lain. UTQH ni berbeza. Okey, berbeza. Okey. Mikasum tak ada lagi soalan. Okey, baik. Okey. Rasanya setakat tu je lah. Okey, kita punya pencerahan malam ni. Jadi mudah-mudahan akan semakin jelaslah tentang format peperiksaan. Jadi untuk yang terdekat ni, Ustaz galakkan masing-masing, okey, cuba lengkapkan nota. Okey, latihan tugasan yang diberi buat sempurna, atau nota tambahan yang ada yang Ustaz bagi dalam bentuk PDF, print out, tampal. Macam yang terbaru Ustaz bagi nota kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin tu, print out, tampal. Okey, tak boleh nak print Ustaz, catat, tulis ke apa semua ikutlah. Photostat yang kawan pun tak ada masalah. Okey, kemaskan buku kita hingga ready, siap untuk peperiksaan. Kemudian yang kedua, tolonglah bersiap untuk kertas 2. Awak akan baca Quran. Cuma dalam masa yang dekat dengan periksa, utamakan dulu ayat-ayat yang ditaksir. Kemudian yang lain itu sebagai tambahan. Okey, rasanya setakat tu je lah. Okey, setakat itu sahaja sesi kita. Jadi mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik, okay, untuk sama-sama kita bergerak cemerlang. InsyaAllah kalau cemerlang dekat Islam, okay, akan cemerlang juga subjek-subjek dan juga kehidupan kita yang lain, insyaAllah. Okay, jadi Ustaz sekadar itu dulu. Okay, soalan pun Ustaz dah settle semua, tak ada masalah dah, semua dah terjawab. Dan boleh terus berhubung, boleh soal, tinggalkan apa-apa ni dalam ruang komen di channel Telegram kita. Okey, di ruang chat di grup WhatsApp kelas untuk PAI, masing-masing boleh bersoal jawab. Okey, bagi kelas-kelas lain pun boleh nak tanya Ustaz ni, tak ada masalah. Kelas hak Ustaz ni pun pergi tanya ustaz lain pun tak ada masalah. Tak ada kata nak ngaju ke apa, tak ada. Okey, kita belajar agama untuk kehidupan kita. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ni. Marilah sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, Ustaz minta masa sikit nanti untuk Ustaz edit sikit. Okey, bahan kita, dan insya-Allah kita akan kongsi dengan rakan-rakan yang tak dapat bersama dengan kita dalam ruang live malam ni. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bolehlah ada yang nak live dah apa semua tu boleh dah. Okay. Tahniah juga pada semua tahniah pada semua yang dapat hadirkan diri malam ni. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum.